أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال باب الاستجمار وترا bab bersuci dengan menggunakan batu menggunakan bilangan ganjil. Wabihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyanthur wa man istajmara falyutir wa idza istayqaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Okay, hadis minggu lepas berkenaan dengan bab tentang mengeluarkan air daripada hidung di kala wudu. So tiba-tiba saja dia datang berkenaan dengan bersuci yang tidak ada kena-mengena dengan wudu secara langsung. Sepatutnya selepas berkumur ni, berkumur masuk air ke hidung, keluar air dari hidung, sepatutnya muka lah kan. Macam mana ni tiba-tiba mari istijmar. So hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wabihi qala, dengan sanad yang sama berkata Imam Bukhari bahawa dia meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf ambil daripada Imam Malik. Daripada Abi Zinad. So daripada Abi Zinad kan. So Abi Zinad nama dia Abdullah bin Zakwan. Daripada ambil daripada guru dia iaitu A'raj. So A'raj di sini ialah Abdul Rahman bin Hurmus. Daripada sahabat Nabi iaitu yang masyhur iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum, apabila ahadukum ni mana-mana di kalangan kamu lah, mengambil wudu, maka kan fa tu falyaj'al, maka hendaklah dia jadikan pada hidungnya. Tak tahu jadikan pada hidung dia tu jadikan apa benda kan. Jadikan tu artinya masukkan lah dalam hidung. Masuk apa benda tak tahu. Untuk manuskrip ni lah. Kalau manuskrip lain dia ada tambahan masukkan air. Yakni jadikan air tu, jadikan air duduk dalam hidung. Summa kemudian hendaklah dia yansur. Hendaklah dia keluarkan air daripada hidung. Ini bahagian wuduk lah. Satu bahagian lagi, bahagian istinja.
Wa man istajmara, siapa yang beristinja menggunakan jimar, yakni batu, falyutir, maka hendaklah dia menggunakan dalam bilangan witir, ganjil. 1, 3 ke atas. Wa iza staiqadha ahadukum, ini khilaf fiqh lah nanti. Kan? Kalau setengah fuqaha, syarat dia tak boleh kurang daripada 3. Wa idza staiqadha ahadukum, apabila mana-mana di kalangan kamu, one of you lah, idza staiqadha, bila dia bangun, min naumihi, daripada tidur dia, maka hendaklah dia basuh yadahu, tangan dia dulu. Qabla, sebab orang dulu kan dia pakai bejana, pakai bekas untuk berwuduk. Jadi dia kena basuh tangan dia dulu. Hendaklah dia basuh tangan dia sebelum dia masukkan, qabla an yudkhilaha, sebelum dia masukkan tangan dia ke dalam fi wudu, ke dalam tempat, ke dalam air wudu. Fi wudu. Wudu ni air lah, air wudu. Alasan dia fa inna, kerana sesungguhnya ahadakum, di kalangan kamu tu, la yadri, tidak mengetahui, aina, di mana, batat, bermalamnya, yaduhu, tangan dia. So, tengah malam tak tahu tangan dia duduk mana, jadi elok basuh tangan tu. Ni boleh baca apa-apa, boleh ya, nak baca apa-apa ustushkila, maknanya dimuskilkan. Kalau kita baca kalau istashkala idkhalu, tak tahu siapa istishkal, tak tahu siapa muskil. Jadi dimuskilkan di sini. Dimuskilkan maknanya dia dianggap sebagai problem. Dimasukkan terjemahan ini, tajuk ni, fi asna. Di tengah lah ya, fi asna. Di tengah-tengah bab wudu. So maksud dianya, kan kita kata tadi, atas ni kan kita flow dia tentang wudu. Masuk air ke hidung, keluar air daripada hidung kan. So tiba-tiba aja tidak ada kena-mengena dengan anggota wudu. Bersihkan kemaluan pula. Masuk tandah pula. So kalau orang mempertikaikan itu, wal jawabu, jawapan tentangnya ialah annahu la ikhtisasa laha bil istishkal. Tidak ada perkara yang khusus untuk dibangkitkan permasalahan di sini. Tidak ada khususiat, tidak ada kelebihan pun kita mempertikaikan masalah ni di sini. Terjemah ni kan, tajuk ni. Sebab fa inna abwabal istitabah, istitabah dalam bahasa Arab sama dengan istinja. So dalam bab istinja, fa innal abwabal istitabah, yani fa innal abwabal istinja lam tatamayyaz fi hazal kitab. Mana tak ada beza lah. La tatamayyaz dalam kitab ni. Dalam kitab ni tidak beza daripada bab-bab sifat wudu. Abwabi sifati wudu. Kerana masing-masing ada hubungan. Litalazum. Litalazumi ima. Maknanya sikit sebanyak tu mesti ada hubungan. Istinja dengan wudu. Biasanya orang sebelum berwudu dia pergi masuk tandah dulu. Kemudian dalam berwudu pun ada berkenaan dengan syaitan. Istinja pun ada hadis juga berkenaan dengan syaitan. Mana menjauhi syaitan, hamba syaitan. Jadi oleh kerana hadis tu kadang-kadang dia datang sekali dengan package tu. Package wudu, kemudian Rasulullah sebut juga tentang istinja. Package tu kan. So Imam Bukhari tak naklah asing dia
jauh-jauh. Maknanya kalau ada hubungan sikit sebanyak ada hubungan dengan wuduk, misalnya wuduk membicarakan tentang syaitan situ. So istinja pun ada masalah syaitan juga. So dia masukkan sekali. Wa yahtamilu an yakuna dhalika, mungkin juga an yakuna dhalika, saya tak banyak tulis sangat ni pagi-pagi ni sebab takut dia jadi rosak. Wa yahtamilu an yakuna dhalika, satu kemungkinan ni kenapa dia masukkan bab tadi, dia kata tak boleh, tak ada beza sangat bab wuduk dengan bab istinja tu. Tak boleh, dia kata tak payahlah kita asingkan bab istinja ni, buat satu bab khusus untuk istinja. Kitabul istinja, kitabul wudu, tak perlu dah. So kita boleh masukkan sekali. Satu lagi, wa yahtamilu, kemungkinan juga boleh baca wa yahtamilu wa yuhtamalu. So wa yahtamilu an yakuna dhalika mimman dunal musannif. Boleh jadi juga dia kata berlakunya meletakkan bab di sini min daripada pihak orang yang menyalin kitab Bukhari. Maknanya manuskrip lah. Manuskrip. Alama asyarna, sebagaimana yang telah kita beri isyarahkan dulu dalam muqaddimah. Dalam muqaddimah dia, mana muqaddimah dia? Muqaddimah dia di mana? Hadiyus Sari lah. Kitab Hadiyus Sari. So muqaddimah kepada Fathul Bari. So muqaddimah Fathul Bari. So nama dia Hadiyus Sari. So kalau dalam Hadiyus Sari tu, kalau kita buka muqaddimah dia, so dalam Hadiyus Sari tu, Penghudar Sari tu kan, dia ada satu bab tu, dia sebut tentang ni lah. Tentang kadang-kadang berlaku dalam manuskrip Bukhari, kadang dia ada kosong itu. Dia tulis bab saja. Manuskrip, setengah-setengah manuskrip. Jadi setengah-setengah murid Imam Bukhari ni ataupun mereka yang selepas tu, dia pergi isi sinilah. Yang kosong tu dia isikan. So dia mungkin tarik bab yang sebelum ni masuk di sini. Tarik masuk itu. Jadi kemungkinanlah maksudnya Imam Bukhari test pelajar-pelajar dia, aku nak buat kosong sini. Cuba kamu masukkan sini. Apa benda? Hadis yang sesuai sini. Cuba masukkan sendiri. Sebab hadis 25 tu kan, dia terangkan man tawadda'a falyastansir wa man istajmara kan sini. Bab 25 tu ada dua section kan. Satu section wudu, satu lagi section istajmara. Kemudian section yang pertama tu dia dah buat tajuk babul istisari fil wudu. Jadi kemungkinan Imam Bukhari lepas tu dia buat kosong sini tajuk. Kosong bab ada kosong. Dalam kelas tu dia sebutlah, cuba isi. Cuba kamu teka apa benda ni. Apa ni orang teka masuk sini. Jadi setengah manuskrip tu dia kosong aja sebab semua dah tahu. Kemudian orang kemudian tu dia tanya tok guru dia, nak isi apa benda ni? Isi hadis ni lah. Ni sajalah Imam Bukhari dia kosongkan, masa tu dia test kami. Itu kemungkinan jugalah. Ataupun Imam Bukhari memang letakkan sini, bab dia test saja kan. Jadi jawapan tu masing-masing berbola sini. Itu datang daripada pihak, dia kata yang penyalin kitab. Penyalin manuskrip. Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu sebenarnya apa hakikat yang sebenarnya. Sebab sebelum ni kan kita belajar dulu bab 1 hingga 8. Ini dia sebut tentang wudu. Kemudian masuk bab 9 hingga 12, 9 hingga 21. Dia sebut tentang Baitul Khala', tentang tandas. Istinja.
Sepatutnya istinja dah habis dah. Masuk 22, dia mula balik wudu. So sekarang ni 22 sampai 25 wudu, tiba-tiba 26 masuk lagi istinja. Kan? Sebab tu kita kata kemungkinan ini datang daripada pihak yang menyalin. Sepatutnya hari 26 ni duduk antara ni lah. Antara 9 hingga 21 kena tambah satu lagi 22 di sini. Atau Imam Bukhari kata, "Mu bubuh sendiri je lah. Aku tertinggal nak bubuh situ." Yang ini istinja sepatutnya kena masuk ke sana. Masuk di tengah-tengah tu, yang sambungan 21, 22 ni. 21 sepatut 22. Kamu bubuh sendirilah. Tapi yang tak mahu masukkan tu, dia still tak di situ. Waqad zakartu taujiha, aku dah sebut taujih dia. Taujih cara penyelesaian dia lah tentang masalah ni fi awali kitabil wudu. So dalam kitab wudu dia disebutkan hari tu tentang inilah. Maknanya sepatutnya 18 ni wudu, kemudian 9-21 ni istinja, kerana ada hubungan sikit sebanyak kan tentang istinja tu dengan wudu. Istinja dengan wudu tu semuanya berlega di sekitar kebersihan. Tanzif. Sebab ada ekor-ekor hadis tu yang ada menyebut istinja, so dia teruskan ni ekor tu dulu sampailah habis 24 kan. So nanti 22. 21 sampailah 22 barulah dia mula balik. Ini sebab kita mengaji kitab. So kitab ni dia akan persoalkanlah, orang akan timbulkan persoalan kitab tu sendiri. Bukan kita nak mengaji tentang isi dia. So ngaji Fathul Bari, ngaji Bukhari artinya belajar semua aspek yang ada dalam Bukhari itulah. Macam kalau kita belajar Quran, semua aspek dalam Quran tu akan dibangkitkan. Kenapa Al-Fatihah dulu, kenapa ni, kenapa tu, kenapa ni kan. Ini bukan aspek untuk pengajaran lah. Tapi dia ada jugalah sikit-sikit makna tu kan. Sikit makna penyusunan bab itu menunjukkan kepentingan bab itu. Tertib dia. Okey, sekarang dia masuk hadis lah kan. Iza tawadda'a. Iza tawadda'a. Apabila seseorang itu berwudu. So mana-mana kalau ada iza kan, macam dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu iza qumtum ila shalah. So iza tu maknanya hendak, bila kamu hendak. Bila kamu hendak semayang. Yang ni pun bila kamu nak berwudu, maka kamu kena buat sekian. Bukannya bila kamu berwudu, bila kamu nak berwudu. Sebab ni belum lagi berwudu kan. Ini hanya bahasa Arab je lah. So, kena tambahnya idza syara'a lah. Bila kamu mula nak berwudu. Maka falyaj'al fi anfihi ma'. Maka seseorang itu hendaklah dia menjadikan air pada hidung dia. Mana masukkan air ke hidung. Kaza li Abi Zarrin. Demikian dia dalam manuskrip Abu Zar. So dalam manuskrip Abu Zar ada perkataan ma. Macam yang matan yang ana ada dalam ni, matan yang saya guna sekarang ni. So matan ni dia tak ada perkataan ma. Ni fi anfihi saja. So ini bukan yang Abu Zar punya lah. So yang ada mak itu yang Abu Zar. Wasaqata. Gugur. Kata-kata mak ni. Bagi manuskrip yang bukan Abu Zar. Siapa Abu Zar? Kalau kita buat carta itu kan, maknanya bahagian paling akhir sekali itu daripada Farabri, bahagian paling akhir sekali itu, itulah manuskrip yang dipakai oleh kita sekarang lah dalam cetakan. Yang ni kan. So yang kita punya ni, yang anak murid Imam Bukhari kan ramai.
Ramai sangat. Tapi yang manuskrip yang sampai kepada kita ni 2-3 orang aja. Antaranya Sarkhusi, Bazdawi, Nasafi, Farabri, Ibnu Syakir, dan Ibnu Syakir. 1, 2, 3, 4, 5 ni kan. So yang ni, yang utamanya yang Farabri ni. Farabri ni yang utamalah. So dia pun ada anak murid dia, Ibnu Syabawih, lagi Mustamli lagi. Dan banyak anak murid dia lah sampai ke ujung tu. So antara anak murid dia tu ada anak murid lagi kan yang bawah ni. Yang bawah ni yang kebanyakannya kita gunakan untuk buat cetakan kita. So yang kita sekarang ni Abu Zar dia kata. Manuskrip Abu Zar yang ada kata ma'an tu kan sini. Abu Zar. So Abu Zar ni ada 2-3 orang tok guru juga. Yang dia ambil dari Mustamli, ambil daripada Sarkhusi ni, Ibnu Hammuwih ni dengan Kushmaihani. So, 3 orang ni. Guru dia 3 orang ni. So yang antara 3 ni pun dah beza dah. Maknanya Abu Zar ambil daripada Mustamli macam mana? Abu Zar kalau ambil dengan Hummawih macam mana? Abu Zar kalau ambil dengan Kushmaihani macam mana? Ni orang Afghanistan ni. Abu Zar ni, Herat, orang Afghanistan. Mazhab Maliki. Okey, sekarang ni kita tengok yang dia tadi. Manuskrip Abu Zar, orang lain tak ada. Kemudian wakadha ikhtalafa ar-ruwatu al-muwatta' fi isqati wa zikrihi. Okey, demikian juga dia kata ulama perawi-perawi muwatta' pun berbeza-beza dalam menentukan isqatihi, gugurnya perkataan mak ataupun menyebut perkataan mak. Sebab apa tiba-tiba dia datangkan Imam Malik ni? Muwatta' Imam Malik. Sebab cuba tengok sanad kita ni. Sanad kita sekarang ni. Salah seorang rawinya adalah Imam Malik kan. So Imam Malik ni ada kitab hadis dia, Muwatta'. So oleh kerana hadis ni hadis Imam Malik, so kena pergi tengok dalam kitab Imam Malik ni, Muwatta' ni. Dan Muwatta' pula yang meriwayatkan dia ramai anak murid juga macam Bukhari kan. Yang menyalin kitab Muwatta' ni. Manuskrip dia banyak. Jika banding Bukhari anak murid ramai. Tapi manuskrip yang sampai kepada kita tu tak banyak. Murid dia tu. Kalau Imam yang Muwatta' ni ramai. So disebut, so kurang-kurangnya ada 100 penyalin dalam Muwatta'. So dia kata bila dibandingkan, didapati sama juga. Ada yang gugurkan, ada yang tak gugurkan. Itu kena tengoklah dalam Muwatta'. Ni Muwatta' Imam Malik. Ditahqiqkan recently oleh Muhammad Mustafa Azami. Seorang ulama India yang buat PhD di Cambridge University tentang sejarah hadis. Dapat PhD lah di Cambridge. Lepas tu dia banyak tahqiq lah. So antara tahqiq yang dilakukan dia ni tahqiq Muwatta' Imam Malik. Cuba tengok. Ni Malik kan? Sebab Muwatta' Imam Malik mestilah mula dengan Malik lah sini. Kemudian anak murid sini, tengoklah siapa dia sini. Tak sebutlah anak murid ni siapa. Jadi kitab ni akan ditentukan lah, siapa dia yang meriwayatkan tu. Yahya Al-Laisi ke ataupun Yahya bin Bukair. So yang masyhur lah tu. Ataupun Imam Muhammad Asy-Syaibani. Anak murid Imam Abu Hanifah di Baghdad. Pernah pergi ke Madinah, pergi belajar Muwatta' dengan Imam Malik.
Jadi dia ada satu kitab Muwatta khusus riwayat, maknanya yang dicatat oleh anak murid Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad Asy-Syaibani. Tengok tu, mana dia tinggal? Dia mengaji hadis tu. Mengaji hadis dengan Imam Malik tu. Patut jadi muhadis lah kan? Mana dia tinggal Imam Abu Hanifah? Tak tinggal pun. Imam Abu Hanifah mana ada kitab hadis? Tak ada pun. Bukannya dia balik pergi lawan Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah tak ada hadis langsung kamu ni. Tinggal aje. Baik kita buat masalah sendiri lah. Mana dia tinggal tak tinggal pun. Malah dia jadi perawi khusus. Perawi khusus tentang masalah-masalah agama, fiqh yang dibangkit oleh Imam Abu Hanifah. Maknanya mazhab Imam Abu Hanifah ni, dia punya akwal dia, pendapat dia, mari daripada siapa? Mari daripada Muhammad Asy-Syaibani ni. Siapa dia ni? Ni yang menyalin kita, yang duk mengaji Muwatta dengan Imam Malik. Oh dulu dia begitu. Tidak macam orang lain ni kan. Berubah cepat. Tek. Belajar tak ada apa-apa lagi dah. Mudah nak goyang-goyang. Iza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Mana-mana di kalangan kamu, jika dia berwuduk, maka hendaklah dia jadikan pada hidung dia tu air kan. Sebut air sini. Mana ni yang sebut lah. So dia kata ada sini nota dia bawah tu, nombor 1. So nota oleh Muhammad Mustafa Azami. So dia kata saqata qawluhu ma'an libni Waddah. So dalam manuskrip Ibnu Waddah, anak murid Imam Malik. Dan juga anak murid Imam Malik, dia kata gugur. Tak ada. Tapi dalam anak murid dia Ubaidullah, ini ada, sabit. So mana hak tak ada tu, kita kata ada lah. So tak ada tu banyak kebarangkalian lah. Tak ada tu terlupa tulis ke apa kan. Wasabata zikruhu li Muslim. Sabit juga dia kata ada perkataan ma dalam Muslim. Daripada riwayat Sufyan an Abi Zinad. Sebab kalau kita tak buat semakan macam tu, letihlah kita nak, kalau kita pakai manuskrip yang tak ada macam tu, nak terjemuh macam mana tu? Masukkan, maka hendaklah jadikan dalam hidung saja. Susah. So sebab tu Ibn Hajar sini dia kumpul-kumpulkan riwayat yang menunjukkan ada dan tak ada. Jadi yang tak ada tu boleh kita kata ada. Contohnya dalam riwayat Muslim ada kan? Sufyan kan? Sufyan daripada Abu Zinad, daripada A'raj. Ini kan bukan sanad Bukhari. Sanad Bukhari lah kan? Sekarang ni. So, sanad kita sama kan? So sanad kita bermula dengan Abu Zinad sini, A'raj, Abu Hurairah. So sini kita lain sikit dengan Malik kan? So Malik, kalau yang Muslim, dia tak guna Malik lah. Sini, Sufyan Sauri, tempat Malik tu. So ada sokongan yang lain. Maknanya hadis tu kalau ambil, kalau kata ada Imam Malik, ada Sufyan As-Sauri, so maknanya dua-dua ada, maksudnya rakan sekelas Imam Malik tu pun ada. Jadi maknanya yang tak ada tu sebenarnya ada. Ya, tengok ya. Iza stajmara ahadukum falyastajmir witran wa iza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfi ma'an. Ada ni. Riwayat Muslim. Dan riwayat Muslim tak ada ikhtilaf. Maknanya tak ada yang riwayat Muslim tu yang gugur. Kalau Bukhari kan ada 2 manuskrip. Satu manuskrip yang ada, sekali manuskrip tak ada. Nah, ini menyokong kuat bahawa sebenarnya ada. Jadi kesilapan tu mungkin daripada pihak yang menyalinnya. Seterusnya perkataan summa li yantasir. Ini pun lain ni. Kalau dia punya matan ni liansur. Liansur. Bentuk lain ni. Liansur. Kemudian yang dia kurung dalam ni liantathir.
Ini pun beza manuskrip juga. Kaza li Abi Zarrin. Demikian yang ada dalam manuskrip Abu Zar. Kalau manuskrip Abu Zar ni memang sekarang ni orang dah cetak dah. Manuskrip Abu Zar. Maknanya Bukhari, riwayat Bukhari, kitab Bukhari yang riwayat Abu Zar. So matan tu bukan gitu. Tengok sebenarnya Ibnu Hajar dia tak letak matan. Dia syarah aja ni. So bila dia buat gini, lias tansik tu, so orang yang buat tu sekarang ni, bubuh matan tu, so dia ambil matan sini. Faham tak? Faham tak? Dia ambil matan sini tu jadikan matan yang Abu Zar punya lah. Kalau yang sini, yang saya sini ni, so dia tak letakkan matan tu. Fathul Bari dia syarah aja. So dia syarah, dia ambil benda-benda macam ni. So matan yang ada ni matan ni orang bubuh ni. Ni matan ni dibubuh. Yang dianya qaulu aja. Ni yang Ibn Hajar punya ni. Faham tak? So sebab tu mana Fathul Bari kita tu beza-beza. Fathul Bari Anta dengan Fathul Bari Ana. Sekarang ni Ana guna kan? Fathul Bari. Bukan Fathul Bari. Bukan Fathul Bari. Matan hadis tu. Yang Fathul Bari tu sama. Ni matan ni orang masukkan ni kan? So ada orang yang masukkan yang bukan yang Abu Zar lah. So ada yang masukkan Abu Zar. Sebab Ibnu Hajar ni bila dia buat bulat macam ni, kan dia buat gini ni, so kebanyakannya pakai Abu Zar punya. Jadi orang pun buat naik tu situ, tak situ. So kalau kita tengok yang Bukhari kan, ini Sahih Bukhari riwayat Abu Zar. Ini pun depend dia. Salah satu manuskrip yang digunakan ialah manuskrip Ibnu Hajar tu sendiri. Sebab Ibnu Hajar dia ada manuskrip Abu Zar tu, dia depend on that. So orang yang susung sekarang ni manuskrip Abu Zar ni yang Bukhari punya ni, so salah satu panduannya ni ialah Fathul Bari. Di samping makhtutat, maknanya manuskrip tulisan tangan Abu Zar. Yang tulisan tangannya contohnya ini tulisan tangan lah yang Bukhari manuskrip Abu Zar macam ni. So macam kita tadi kan, kitabul wuduk kita tadi, kita babul istijmar ni kan, ini tengok, falyaj'al fi anfi ma'an. So dia dah ambil yang Ibnu Hajar punya tu dan juga yang manuskrip makhtutat, tulisan tangan. Kalau yang India pun macam tu juga. So dia akan ada note lah, nota. Biasanya ada yang orang tak masukkan dah, dia kira depend bubuh mak saja. Tapi ada nak suruh akademik sikit tu. So nampak akademik sikit tu, kita tulislah manuskrip. Ini 28. Yang ni kan. Bab istijmar. Bab istijmar witran. Kemudian hadis ni daripada Abdullah bin Yusuf, Imam Malik, Abu Zinad, A'raj, Abu Hurairah. Iza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfi ma'an. Kamu dia tengok atas tu, nampak tak? Dia tulis nun, manuskrip tu nya. Za tu Abu Zar lah. So ma' tu ialah manuskrip Abu Zar. Sama juga lafaz liyastanthir tu. Liyastanthir. Lafaz ni lafaz manuskrip Abu Zar. Okey, lafaz ni lafaz Abu Zar. So yang manuskrip ana punya sekarang ni dia bukan Abu Zar punya. Yang Fathul Bari ana ni, yang dia orang letak ni, ini bukan Abu Zar. Tengok, dia guna liansur, bukan liyastansir. So yang pakai liyastansir ni, lafaz ni kaza li Abi Zarrin dan juga manuskrip asili. So sini kita ada kan asili. Selain dari Abu Zar di bawah ni asili.
Cuma Asili ni dia bukan mari daripada Kushmaihani tadilah, bukan mari daripada Mustamli, bukan mari daripada Hammuweh, ini Sarkhusi. So mari daripada Abu Zaid Marwazi. So dia ada seorang je lah guru dia, Abu Zaid Marwazi. So kalau Abu Zar ni kan, dia banyak sikit nama guru dia. 3 sini. Dia Maliki tu. Mungkinlah Ibn Hajar ni dia depend sangat tu sebab dia banyak sangat dia punya guru tu. So dia dengar daripada Kushmaihani dengan Ibn Hammawai, Mustamli. Lepas tu dia dapat ijazah daripada Baqilani. Al-Baqilani. Ma'ruf lah. Ulama hebat Baqilani. So dia guna wazan liyafta'il. Liyafta'il. So sebab itulah saya syorkan tu belajar bahasa Arab tu kan. Belajar bahasa Arab ikut sirah-sirah tu. Tengok ni dia guna sirah. So sirah ifta'ala. So ini jadi intasara lah. Intasara. Intasara yantasiru. Wali ghairihima. So selain daripada Abu Zar dengan Asili, guna lafaz summa liyansur. Macam yang anak punya ni lah. Liyansur. Makna sama aja. Liyansur. So dia kata macam baca bimusallasah. Sa tu titik 3 dia tu. Kemudian dhammahkan dia. Maknanya dia bab nasara yang suruh lah. Nasara yang suruh. Nasara yang suruh. Nasara yang suruh. Ba'da nun ni as-sakinati. Suruh nun tu mati kan. Samalah juga dia kata dua-dua riwayat ni warriwayatani li ashabil muwatta aidan. So dua riwayat ni. Mana riwayat yang pakai ifta'ala ni liyastansir dengan liyansur. Dua-dua ni pun sama juga dia kata anak-anak murid Imam Malik semasa mereka salin tu, so ada yang tulis macam ni. Liyan tansir, ada yang tulis liyansur. So mungkinlah Imam Malik kata, ni boleh dua-dua. So seorang tu salin yang ni saja. Seorang tu kata salin yang ni saja. Tengok yang Imam Malik tadi. Ni kan. So ni yang guna yang ifta'ala je lah. Guna nasara yang suruh. Spelling tu lah. Baris ni kadang-kadang baris hadis ni, dia bukan macam baris Quran kan. So baris Quran ni dia dah muktamad dah, semua orang dah semak dah. Dia jarang salah lah. Kalau salah tu orang tahu selalu. Tapi baris hadis ni masih lagi dalam problem lah. Masih orang masukkan tu masih lagi tak betul lah. Setengah cetakan betul, setengah cetakan tak betul. Masuk maklum je orang taik Masa salin dalam kertas-kertas tu betul. So tukang taik tu bagi tambah lain. Tulis ni kan, mana ada bagi bawah, sepatutnya bagi hadapan kan. So mungkinlah Ibn Hajar ni, dia banyaklah manuskrip muwatta oleh anak-anak murid Imam Malik. So bila dia tengok, sama juga dia kata, ada yang tulis gini, ada yang tulis macam ni. Baik, kembali balik kepada makna lah. Makna macam ni dengan makna macam ni sama tak? Sebab kadang-kadang bahasa Arab ni, kalau sirah tu berubah, form dia tu berubah, so kadang makna dia akan jadi berubah. So dia kata untuk kes ni tak berubah. Qala al-Farra, dia berdalilkan kepada seorang tokoh bahasa Arab yang digelar dengan nama Farra. Al-Farra'u. Farra ni licik, orangnya licik. Nama gelaran sebab dia terlalu licik dalam bahasa Arab ni, orang panggil dia Farra. Farra dalam bahasa Arab licik. Maknanya kalau orang kata gini, dia kata gini. Dia kata boleh gini. Pasal apa boleh macam gini? Sebab dia gini, sebab dia gini, sebab gini. Ada saja alasan dia kan. Semana licik semua dia. Bukan saja-saja dia lah. Bukan saja tipu dia lah. Memang dia alim lah.
So yuqalu dalam bahasa Arab dia kata disebut perkataan nasara ni nasara ar-rajulu. Contoh orang Arab kata kan. Tapi orang Arab juga kata intasara, wantasara. Kemudian dia guna juga sirah yang satu lagi istansara, wastanthara. So ketiga-tiga ni nasara, intasara dengan istansara sama makna, iaitu idza harraka. Seorang lelaki bila dia nasara, maksudnya idza harraka, apabila dia idza harraka an nasrah, an nasrata. So bila dia menggerak-gerakkan batang hidung dia lah, maknanya pangkal hidung dia, khayshum dia kan. Sini pun dia jelaskan nasrah tu artinya ialah taraful anf, ujung, dia kata ujung hidung, pangkal, taraful anfi, ketika taharah, fit taharati. Jadi kesimpulan kitanya, riwayat bermacam-macam tu maksud dia makna dia sama aja, tak ada masalah. Bahasa Arab ni kan dia kaya, asalkan makna tak lari, rawi tu boleh saling makna yang sesuai, yang sama dengan tu. Wa idza staiqaza, matan ya, wa idza staiqaza. So dia hurai sinilah. Sebab yang hadis 25 tu dah huraikan idza stajmara falyutir. Yang bahagian ni pula. Apabila mana-mana di kalangan kamu tu bangun daripada tidur. Istaiqaza. Hakadha atafahu al-musannif. Demikianlah dia kata Imam Bukhari melakukan ayat ni dia atafkan. Imam Bukhari atafkan ayat ni. So kalau kita ngaji bahasa Arab, waw ni kita panggil waw apa? Waw ataf. Ni waw ataf. Ataf ni maksud dan lah. Saya dan Zaid pergi. Ni waw kan? Dan ni. Maksud dia saya pergi, Zaid pergi. So nak jimat kan? Pergi ni 2 kali datang, kita buang 1. So ini kita panggil dia, kita atafkan. Zaid ni, kita atafkan, kita ikut saja i'rab Zaid, saya. Problem dia apa problem? Maksud ataf tu. Problem dia di sini ialah hadis ni kalau kita kata waw, ataf, mana waw ni ada kena waw sebelah kanan, sebelah kiri kan? Sebelah kanan waw, sebelah kiri waw. Maksud kalau kita kata ataf, makna yang sebelah kiri ni, iza staiqaza ni, dia ada hubungannya dengan yang sebelah kanan ni. So bila dia ada hubungan, itunya dia hadis yang satu. Satu hadis. Sebab tu dia kata sini waqtada siyaquhu, maknanya uslub. Siyak yang mana uslub hadis tu menuntut annahu hadisun wahidun. Hadis yang satu. Mana satu hadis je. Walaysa huwa kadzalika fil muwatta. Dan ia bukan begitu. Laisa huwa. Bukan sedemikian dalam muwatta. So maknanya sebabkan hadis kita sekarang ini rawi dia Imam Malik. So bila dalam Imam Malik, mestilah hadis ni mari daripada muwatta. Takkan dia kata Imam Malik meriwayatkan hadis ni, tapi dalam muwatta tak ada. So cuba pergi tengok dalam muwatta. Bila tengok dalam muwatta, tidak ada lafaz yang seperti ini. Bersambung terus ni. Daripada Izzah ni sampai ke sini satu hadis saja. Yang ada dalam muwatta'nya ialah asing-asing. Sampai sini satu hadis. Iza staiqaza ahadukum, itu riwayat yang lain, satu hadis. Tapi dia punya sanad ni sama. Cuba tengok dalam muwatta'. Okey, ni muwatta' kan? So dalam kitab, dalam bab
amal perbuatan dalam wudu. So satu hadis dikemukakan yang kita tadi mula-mula tadi. Iza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfi ma'an summa liyastansur wa man istajmara falyutir. Maknanya sampai sini aja kan? Sampai sini aja. So yang sebelah bangun tidur tu ada dalam bab lain. Dalam Muwatta juga. Dalam bab wudu orang yang tidur jika sekiranya dia bangun untuk solat. So hadis ni di bawah hadis yang keratan yang kedua tu. Iza staiqaza ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. So maksudnya kacau kan Imam Bukhari ni. Dua hadis dia satukan hadis. So maknanya menurut Imam Bukhari tak ada masalah. Kalau sanad tu sama, kita cantumkan jadi satu hadis. Kita cantumkan dua hadis jadi satu hadis. Begitu juga mazhab Imam Bukhari, satu hadis tu kita boleh keratkan dia buat dua hadis. Buat dua hadis maknanya kita nak kata yang kan sebab satu hadis panjang. So kadang yang ni cerita bab lain, yang ni cerita bab lain. So kita potong kan, buat satu tajuk khusus mengenai dia, kita masukkan satu sanad. Sambung dengan masukkan keratan yang sesuai dengan tajuk tadi. Kemudian yang satu lagi kita buat satu tajuk yang lain. Kemudian kita masukkan bahagian hadis yang sesuai dengan tajuk kita tadi. Tak ada masalah mengikut Imam Bukhari. Itu mazhab dia. Kita orang kata nanti, ni hadis Nabi ni jangan pandai-pandai. Nabi baca macam ni. Nabi sebut macam ni. Yang kamu duk potong-potong kat macam mana ni? Oh, kalau macam tu letih lah kita kan? Nak cakap satu benda aja. So kena sebut daripada awal lagi tu sampai ujung. So nak cakap bab ikhlas. Nanti ikhlas tu dalam satu hadis tu ada part yang akhir sekali je. So kena sebut habis. Daripada A sampai Z. Barulah hadis. Macam tu lah. Untuk kita tak apalah sekarang ni, kita dah biasa potong-potong gitu. Orang zaman dulu yang jaga-jaga sikit ni takut pun macam mana kan. Nabi tak pernah beritahu pun, sahabat tak pernah beritahu pun. Semua baca macam ni, kita tiba-tiba potong lah. Macam mana? Jadi masalah untuk orang dulu. Wa kan akhraja. Then Imam Ibn Hajar dia tambah-tambahkan sokongan lah. Sokongan-sokongan yang hadis tu yang disebut secara berlainan. Sebenarnya hadis ni disebut secara berasingan. Bukhari saja cantumkan. Contoh lagi dia kata ada dalam Mustakhraj Abu Nu'aim. Wa qad akhrajahu Abu Nu'aim. So Abu Nu'aim telah mengeluarkan hadis ni dalam kitab dia Al-Mustakhraj. Tapi ambil daripada Muwatta. Muwatta pula yang anak murid Imam Malik tu iaitu Yahya. Yahya pun ada dua kan, Yahya Laisi, Yahya bin Bukair. Yang mana satu bin Bukair. Tu yang mana satu tak tahu ni. Kan? Ni Muwatta Yahya. Riwayat ambil daripada riwayat guru Imam Bukhari Abdullah bin Yusuf. Sebab Abdullah bin Yusuf ni berguru dengan Imam Malik. Mufarraqan, dipecahkan juga, diceraikan juga. Riwayat tu diceraikan juga. Yang ni saya tak jumpa. Jenuh nak cari tak jumpa. Yang dalam Mustakhraj dia ni kan. Sebab yang ada riwayat Abdullah bin Yusuf ni, yang tadi dia sebut Abdullah bin Yusuf kan, daripada Malik kan. So matan dia tak sama. Matan kita matan dia ni matan yang 25 tu. Bab 25. Tengok bab 25 kita. Yang ni kan, man tawadda'a falyastansir wa man istajmara falyutir kan. Setakat ni yang saya jumpa. Ni. Man istajmara falyutir wa man tawadda'a
sir. Kemudian dia adalah highlight dia ni dalam riwayat Yahya daripada Malik semua. Yang lain tu tak jumpa. Kalau yang hadis iza qama ahadukum tu kan. Hadis yang kalau bangun daripada tidur tu, kemudian hendaklah cuci tangan tu kan. Yang ni bukan riwayat yang ada dalam Mustakhraj, bukan riwayat Abdullah tadilah. Tak ada pun riwayat Imam Malik sini. So daripada semua sanad yang diberikan ni, so satu pun tidak ada riwayat Imam Malik. Ni saya tak jumpa carilah yang disebut oleh Ibn Hajar tu. Yang ni pun sama juga. So dia ada dua riwayat tadi. Satu Abu Khaisamah, Sufyan. Ni Sufyan kan, sepatutnya Malik kan? Sufyan. Lagi, ada lagi. Yang ni pun sama juga. Tidak ada pun satu Imam Malik dengan Abdullah bin Yusuf. Ataupun setengah-setengah orang sebut kan, dia kata dia bukan sebut Mustakhraj Abu Nu'aim ni, dia kata Mustakhraj Muwatta gitu. Mustakhraj Muwatta. So kita tak tahu ada Mustakhraj Muwatta oleh Abu Nu'aim. Yang kita tahu dia ada yang Abu Nu'aim Mustakhraj Muslim. Okey, yang habis itu, yang sini pula. Wa kadza huwa fil Muwatta Yahya bin Bukair. Kalau Muwatta riwayat Yahya bin Bukair dan sebagainya, banyak anak murid Imam Malik yang lain pun sama juga. Maknanya dibuat secara berasingan. Ini tulisan tangan. Muwatta riwayat Yahya bin Bukair. Tak nampak ke? Ayat ni. Siapa boleh baca? So, qala Hasan. Qala Yahya. Yahya bin Bukair kan? Qala Malik. An Abi Zinad. An al-A'raj. An Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Summa liyastansir. Man istajmara falyutir kan? So maknanya ni hadis Yasin ni, qala hadatsana sini. Ni hadatsana ni Yasin satu. Satu lagi yang ni bahagian masuk air ke hidung. Satu lagi bahagian bangun daripada tidur kan. So dia asing kan ni. So terletak dalam bab wuduk orang yang tidur yang tadi. Orang yang bangun daripada tidur tadi. Sini qala tadi kan. Qala Al-Hasan, qala Yahya sini. Qala Malik. Sekian sama juga daripada Abu Zina, Al-A'raj, Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi. So maknanya asing tu. Riwayat Muwatta daripada Yahya bin Bukair. Wa kadzalika farraqahu. Demikian juga Ismaili. Yang ni kitab dia dah mafku hilang. Ismaili. So dalam kitab dia juga semasa zaman Ibn Hajar tu dia ada. So dia tengok Ismaili pun buat asing-asing. Sedangkan Ismaili tu dah takhrij yang Bukhari punya dah. Ismaili ni takhrij dia keluarkan hadis-hadis yang Bukhari punya lah, yang tak diriwayatkan oleh Bukhari. So dia asingkan, dia tak buat macam Bukhari. So hadis dia pun sama juga. Hadis tu mari daripada Imam Malik. Satu lagi dia kata sokongan lagi bahawa hadis ni sebenarnya asing. Ialah hadis yang dikeluarkan oleh wa kadza akhrajahu Muslimun. Al-hadis al-awwala. Hadis yang pertama mana bahagian yang pertama. So bahagian yang pertama sanad dia min tariqi Ibni Uyainah. Mana Sufyan bin Uyainah. Daripada Abi Zinad, bukan Imam Malik lagi lah. Sepatutnya Malik sini kan. Daripada Ibnu Uyainah, daripada Abu Zinad,
Kemudian bahagian yang kedua, maknanya bangun daripada tidur tu, yang ini rawi lain pula. Melalui jalur Mughirah. Al-Mughirah bin Abdul Rahman. Lepas tu barulah Abu Zinad. Barulah Abu Zinad. So maknanya anak murid Abu Zinad ni, kita ada Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, kemudian seorang lagi di sini ialah Mughirah bin Abdul Rahman. Kuatlah tu kan? Mana hadis tu sebenarnya asing-asing. Cuba tengok riwayat Muslim. Okay, ini hadis yang pertama, bahagian yang pertama dari riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah, Abu Zinad kan? Ini bahagian pertama. Iza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfi ma'an summa liyastansir. So dia tak panjangkan lagi lah. Ini dimasukkan dalam bab buat secara bilangan secara ganjil semasa memasukkan dan mengeluarkan air ke hidung, daripada hidung, dan juga semasa istijmar ataupun istinja. Kemudian hadis yang lain tu, yang second part tu, itu bab lain dia letakkan. So bab karahati ghamsil mutawaddi. Makruh dia kata. Dilarang orang yang berwuduk merendangkan, memasukkan tangan dia ke dalam al-mutawaddi wa ghairihi yadahu al-mashkuk fi najasatiha fil ina. So, kalau tangan tu ragu-ragu dia kata ada najis kah? So dia kata dilaranglah. So larang tu larang karahah. Karahah memasukkan tangan ke dalam air sebelum menyucikannya, membersihkannya. Ini asing hadis. So yang kita tadi rawinya bukan, betul lah. Ini rawi dia nya di sini. Ni. Dia kata hadis Mughirah, sebab yang atas tadi tu sanad lain ni. Ini sanad lain. Sebab kita nak, kalau boleh mari sanad yang sama yang Bukhari tu. Barulah kita boleh bandingkan riwayat tu, bila riwayat yang sama, so barulah kita boleh bandingkan secara tepat kan. So kalau kita ambil riwayat yang lain tu, dia jauhlah sikit. So riwayat yang sama Abu Zinad juga. So Abu Zinad sini, kan? Tengok, Imam Muslim, hadis ni. Dia datangkan hadis ni satu hadis dengan satu matan. Kemudian kalau hadis yang sama ni ada sanad-sanad yang lain, kadang tu dia jimat-jimatkan persembahan. Dia tak nak panjang-panjangkan, dia tulis sanad saja. Kemudian matan tu dia berpada dengan di atas ni. Untuk yang hadis yang ni, yang iza staiqaza ahadukum ni kan, dia buat macam tu. Dia datangkan sanad hadis yang atas ni. Kemudian kalau ada sanad yang lain, dia kumpulkan tak setempat sini. Kalau matan tu betul-betul samalah, tapi kalau matan tu ada faedah yang lain, ada tambahan yang lain, so nanti dia akan datangkan sanad berserta dengan matan supaya boleh nampak, supaya sanad matan tu boleh menjadi tafsir kepada hadis yang disebut sebelum ni. Kalau yang ni tak perlu ajalah, kita tengok dari segi rawi saja. Ini selepas tu kan, tengok ni 278 kan. Kemudian 278 juga. So hadis yang sama. So dia punya ni rawinya berlainan. Mana lorong dia tu lorong yang berbeza-beza. So yang kita tadi, yang Ibnu Hajar refer tadi, Mughirah. Ambil daripada Abi Zinadi. Daripada A'rash, daripada Abu Hurairah. Kemudian ada ha-ha sini kan. Ni lorong-lorong lah, lorong-lorong lain. Lorong sanad lain. Sanad A, sanad B, sanad C. So dia buat ha-ha-ha sini. Sebab kita tadi kan ini Abu Hurairah. Kemudian lorong sanad yang lain, ha sini, juga berakhir dengan Abu Hurairah. Kemudian sanad yang lain di sini, juga berakhir dengan Abu Hurairah. Kemudian ada ha lagi, ada sini, berakhir dengan Abu Hurairah juga. Kemudian ada ha sini, mana hadis yang lain pula, Muhammad bin Hatim. Kemudian yang ni dia kata sebab sanad ni lorong dia sama. Lorong dia sama, so nanti selepas Muhammad bin Bakar ni, so
nanti Muhammad bin Bakar ni akan ambil daripada siapa? Ni jami'an. Maknanya Muhammad bin Bakar di sini sama dengan Abdul Razak. So kedua-duanya ambil daripada Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj, akhir sekali Abu Hurairah juga. Kan? Jadi kesimpulan kitanya, wa ala hadha, berdasarkan kepada ini, faka'anna al-Bukhari, seolah-olah Imam Bukhari kana yara, berpendapat, jawaza, harus jam'i, mengumpulkan hadisaini, dua hadis. Izat tahada, bila sanak dia itu sama. Ittahada sanad, sanak dia tu muttahid, join, united. Dalam satu hadis, dalam konteks yang sama. Fi siyaqin wahidin. Begitu juga sebagaimana dia juga berpendapat, kama yara, jawaza, boleh, tafriqil hadis, memisahkan hadis yang satu jadi dua lah, 2, 3, 4 macam saya sebut tadi, tajuk-tajuk berlainan. Izashtamala, apabila terkandung di dalamnya, jika sekiranya hadis itu terkandung hukum, hukmaini, dua hukum yang berbeza. Hukmaini mustaqillaini, yang berasingan, dua hukum yang berasingan. Macam tadi kita kan dua berasingan. Bangun tidur lain, kemudian yang koma tu lain. Tapi hadis tu kebetulan dua pun dicantumkan. Kadang-kadang hadis tu satu tapi ada dua hukum. So kita pisahkan. Boleh. Kira dia ni dah, Imam Bukhari ni kira orang dah berani lah. So dia dah mempunyai hadis yang banyak. Pertemuan dia dengan ulama pun ramai. Semua dah dia bincang dengan ulama. Ada ulama. Jadi dia beranilah buat sesuatu keputusan yang orang lain duk takut-takut tu. Min naumihi akhadha bi umumihi asy-Syafi'i wal jumhur fastahabbu aqiba kulli naumin. Okay, cuba tengok matan tu. Matan hadis. Apabila mana-mana di kalangan kamu bangun daripada tidurnya. So seolah-olah maknanya bangun daripada tidur barulah basuh tangan. Tidur pula tak sebut ni tidur malam ke, tidur siang ke, tidur bila. So akhadha bi umumihi asy-Syafi'i. So Imam Syafi'i ambil keputusan hukum secara umum. Mana-mana tidur tak kira tidur malam ke, tidur siang hari ke. So akhadha bi umumihi. So sebab hadis ni umum, Imam Syafi'i berpegang kepada keumumannya. So akhadha bi umumihi asy-Syafi'i. Begitu juga dengan jumhur ulama. Lalu mereka mengatakan fastahabbu. Mereka kata sunat. Fastahabbu. Sunat akibat kulli naumin. Sunat selepas semua jenis tidur. Sebab hadis hanya sebut, yang Bukhari kan hadis sahih. Dia tak sebut malam siang. So ambil umum lah. Asal bangun tidur aja, basuh tangan dulu sebelum berwuduk. Okay, guru Imam Bukhari, Imam Ahmad. Imam Ahmad kata tak, ini untuk malam saja. Wa khassahu Ahmadu. Imam Ahmad mengkhususkan untuk naumil lail saja. Sebab akhir hadis tu sebut perkataan batat yaduhu. Liqaulihi fi akhiril hadis, batat yaduhu. Tangan dia bermalam.
Hadis kita belakang sekali. Apabila seorang itu bangun daripada tidur, maka hendaklah dia basuh tangan dia sebelum dia masukkan ke dalam bekas wuduk dia ataupun ke dalam air. Ke dalam air wuduk dia. Kerana dia kata mana-mana kamu la yadri aina batat, di mana bermalamnya tangan kamu. Perkataan bata tu dalam bahasa Arab, bata. Bukan kasut bata ni, bata. Bata itu yang bermalam. Kalau mu'annas jadi batat lah. So Imam Ahmad ni dia punya mazhab kalau boleh, kalau hadis tu kata gitu kita nak amal. Kerana hakikat mabit ni, hakikat bermalam, li'anna hakikatal mabit. Kerana hakikat ni kan, bata ni kalau dia punya masdar dia kita panggil mabit lah. Mabit di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Mabit. Hakikat mabit. Ni bata ni masdar dia mabit. So mabit tu ialah ayyakuna fil lail. Mestilah berlaku pada waktu malam. Nama lagi bata. Jadi sekarang ni nak sokong yang pendapat Imam Ahmad tu, kalau dia buat satu keputusan, mesti ada hadis banyak berkenaan dengan tu. Berkenaan dengan malam. Sebab yang ni hing dia, ni ada hing saja. Bukan lafaz tu betul-betul lain. Perkataan bata tu. Boleh juga orang lain kata, bata boleh makna pergi. Orang pergi. Tak tahu ke mana tangan dia pergi. Bukan nak ambil makna lafzi dia, tapi ambil makna maknawi dia. So kita cari lagi hadis. So ada lagi riwayat yang sebut iza qama ahadukum minal lail. Apabila mana-mana di kalangan kamu bangun daripada malam ni. Pada malam hari. Minal laili. Ni riwayat mana ni riwayat? Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, li Abi Dauda. Dalam riwayat Abu Daud. Dan hadis riwayat Abu Daud ni, matan dia gini. Iza qama ahadukum minal lail. Tapi matan ni tidak ada di dalam kitab Muslim. Kitab Muslim hanya bagi hing saja. Macam tadi kan dia bagi hing saja. Dia bagi hing, dia tunjuk sanak aja. Sebab tu dia sebut sini saqa, telah membawa Muslim, mendatangkan Muslim, sanak dia saja. Isnadah. Ini riwayat Abu Daud kan. So, sanak dia lain sikitlah. Bukan sanak Abu Zinad. Solat Abu Saleh. Iza qama ahadukum minal laili. Ada perkataan lail. Kemudian yang ini Abu Daud kan. So yang Muslim, tengok Muslim tu sanak aja datang kan. Tak ada matan pun. Tengok dia kata haddatsana Abu Muawiyah kilahuma anil A'mash an Abi Razin wa Abi Saleh an Abi Hurairah. Ni sanak Abu Daud atas ni. Samalah juga dalam Tirmizi. Wa kadzali Tirmizi min wajhin sahihin. Dalam bentuk yang sahih juga. Maknanya Imam Tirmizi dia kemukakan benda yang sama tapi hadis dia tu hadis yang sahih. Tengok. Iza staiqaza ahadukum minal laili. Dia sebut lail. Kemudian bawah tu dia tulis hadis ni hadis yang hasan sahih. Ada perkataan sahih tu kan. Cuma Abu Hurairah, tapi anak murid Abu Hurairah bukan Abu Zinad kan, bukan A'rash, tapi Abu Salamah dan juga Sa'id bin Musayyib. Satu lagi sokongan tentang malam ni, seperti mana kehendak Imam Ahmad, wali Abi Awanah, dalam Abu Awanah. Mana kitab mustakhraj dia kan? Kitab musnad. Mustakhraj Abu Awana. Mustakhraj Abi Awana. So dia kata idza qama ahadukum ilal wudu, mana-mana di kalangan kamu bangun untuk berwudu hina yusbihu, ketika mana waktu subuh. Maknanya bangun daripada tidur lah.
tidur malam. Ini pagi. So hadis dia juga disebut sanak saja oleh Muslim. Hin saja. Wali Abi Awanata fi riwayatin. Di mana riwayat dia tu saqa Muslimun. Imam Muslim hanya bawa sanak saja. Isnadaha aidan. Mana tadi? Sanak Imam Muslim. Yang atas tadilah. Ayat ni. Ni Sahih Muslim ni. Hadasan aku Taibah ni kan. Ni sanak-sanak aje lah. Sanak-sanak saja. Sanak yang tadi, Mughirah apa semua tadi tu. Kemudian di bawah tu ada satu sanak lain. Daripada Muhammad bin Ja'far. Daripada Ala. Daripada ayah dia. Daripada Abu Hurairah. Ayat ni sanak yang dalam Abu Awana. Lakin at-ta'lil yaqtadi ilhaqa naumin nahar bin naumil lail. Matan hadis tu okey dah. Matan ada sebut lain. Tapi hadis ni ada illah dah. Ada illah, ada sebab dah. Ada sebab musabab dah dalam hadis ni. So kalau ada sebab, so sebab itu akan jadi umum lah. Kita tidak berpandu kepada lain ni saja. Kan sebab asalkan bila tidur, so tidur tu kan ada sebab dia lah. Sebab mana tangan pergi ke mana-mana aja kan. Kemungkinan ada ihtimal ada najasah kan. Kotor, kemungkinan kotor. So kemungkinan kotor tu tidak terikat kepada malam saja. Cuma disebut malam tu kerana biasanya malam ni dia lama sikit. Lama sikit kemungkinan tangan pergi ke mana-mana tu besar kan. Itu disebut malam. Jadi qaid malam itu bukan qaid yang qaid ittifaqi saja. Bukan qaid ihtirazi. Mana bukan syarat di situ. Bukan syarat malam. Kebetulan saya sebut malam. Ghalib kebiasaan. Sebab hadis ni ada illah kan? Illah dia mana kotor. Ada ihtimal. Sebab tu dia kata, tetapi taklil yang ada dalam hadis ni menuntut supaya kita attachkan. Ilhaqa, tidur siang hari tu kita join sama dengan tidur malam. Binaumi laili. Seperti mana yang dianggap oleh Imam Syafi'i dan Jumhur. Wa innama khassa, dan hadis ini dia kata hanya mengkhususkan naumal lail, sebut tidur malam tu, sebut kan bizikri ni kan, lil ghalabah, kerana ghalabah makna kebiasaan ataupun menguasainya malam tu, menguasai tangan kita lah, maknanya boleh bergerak ke mana-mana. Malam tu akan menang lah berbanding dengan siang hari. Siang hari tu gerakan tak banyak banding dengan malam. Itu sebut yang malam lah. Kalau kita kata ghalabah ni artinya menguasai lah. Kalau mana ghalabah. Kalau mana kebiasaan, ada kebiasaan. Wallahu a'lam bissawab.